أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار تسير الأسرار وترياق المفتاح باب الجزاء سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد أمداد وإفضال. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang saya muliakan Al-Fadhil panel yang pertama Ustaz Zuhdi Matbiah, yang saya kasihi abang saya Al-Fadhil Abang Bob Lokman, yang saya muliakan pengurusi surau, pengurusi Satuan Taman, muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pertama kini kita merapatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam 18 Syawal dapat kita bersama-sama hadir di rumah Allah ini bagi menjayakan satu majlis, iaitulah majlis ilmu, yang mana pada asalnya kita rancangkan untuk mendatangkan Abang Long Fadhil daripada Singapura, tetapi Allah Ta'ala lebih rapi perancangannya, dan setiap sesuatu yang berlaku itu ada hikmah yang kita tak tahu apakah di sebalik hikmah itu kebaikannya. Dan sebagai hamba Allah, kita bersangka baik akan setiap sesuatu itu, kerana Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnakum likulli syai'in sababa. Kami menjadikan setiap sesuatu itu bersebab. Dan kami juga baru sampai saja daripada Melaka. Kami asalnya cuba nak bawa Abang Long juga datang di sini, tapi ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan oleh Abang Long, tak dapat juga. Tapi alhamdulillah kita dapat Abang Nah. Saya sangat syukur, alhamdulillah, gembira kerana bila ditelefon Abang Bob sudi nak hadir. Alhamdulillah, sebenarnya lama Pinang, hari ini dapat. Ini hikmah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, hikmahnya cukup banyak, subhanallah. Hari ini beruntung majlis ini, saya teringat satu kisah bagaimana seorang sultan yang suka berburu. Dia pergi ke hutan dan dia berburu, dia bawa bendahara. Diringkaskan cerita sikit. Satu hari bila berburu, dia dapat tembak ayam hutan. Jadi bila mana dapat tembak ayam hutan, sultan ni pun dia nak sembelih ayam. Bila dia nak sembelih ayam, dia terpotong tangannya. Bila terpotong tangan jarinya, maka bendahara pun kata, ada hikmah ni tuanku. Tuanku ni punya marah pada bendahara, tangan dia dah kena potong. Bendahara kata ada hikmah. Bendahara kata sultan, bila balik saya di sana, sultan pun perintahkan bendahara dipenjarakan selama setahun. Kata bendahara, ada hikmah tuanku. Jadi bila tangan sultan ni sembuh, tuan-tuan dan perempuan semua, sultan ni memang hobi dia berburu. Kalau dia tak berburu, dia demam kuning. Dia pun pergi berburu sekali lagi, tuan-tuan. Dan dia sampai ke tengah hutan. Sedang-sedang dia berburu, maka dia dikepung oleh asli Holocaust. Kan ni bola Holocaust, tuan-tuan, asli ni makan orang. Jadi bila dia ditangkap, tuan-tuan, nak dikorbankan. Masa nak korban itu, Tok Patinas itu tengok ada cacat satu anggota, dia tak boleh dibuat korban. Maka sultan pun baru faham, ada hikmah kata bendahara tadi. Tangan kena potong, kalau tidak, kepala dia kena potong. Maka dia pun balik, tuan-tuan, jumpa bendahara dan dia cerita. Nasib baik, dia kata, tangan aku hilang. Aku selamat daripada disembelih oleh asli Holocaust. Kata bendahara, ada hikmah tuanku. Tuanku kata, kau ni asyik ada hikmah saja. Apa hal? Dia kata, nasib baik tuanku penjarakan saya setahun. Kalau saya tak dipenjarakan, dah pasti tuanku selamat, saya yang kena sembelih. Tuan-tuan, malam ini hikmah dia, subhanallah. Sahabat saya minta sponsor nasi biryani minggu depan 29 Julai
untuk majlis di sekolah saya, Jamuat Aidilfitri dan Majlis Mesyuarat Agung. Tetapi sahabat saya dia tersilap tarikh. Dia buat malam ini untuk jamu 600 orang makan. Jadi dia telefon saya, "Ustaz, sekolah kosong, tak ada orang." Memang minggu depan majlisnya. Dah masak Ustaz 1 lori nasi kandar sampai. Saya kata alhamdulillah, surau saya tak ada jamuan. Boleh hantar surau saya. Tuan-tuan, ini hikmah Allah Ta'ala beri, tuan-tuan. Rasa nak menangis kan. Tuan-tuan balik sekarang jangan lupa makan sampai kenyang. Sahur sampai esok sekali. Ini hikmah, tuan-tuan. Jadi saya nak cerita pada malam ini, nak minta Ustaz Zuli cerita sikit lah tentang, bila cerita tentang kembali kepada fitrah, memang kita ditakdirkan berada dalam fitrah yang baik. Cuma kadang-kadang dalam nak duduk lekat dalam fitrah yang baik ini, kita diuji dan diduga oleh Allah Ta'ala. Jadi saya tak nak panjang-panjang, minta Ustaz Zuli cerita sikit tentang fitrah ujian seumpama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Fairuz dan kekanda saya Abang Bob Luqman, yang dia tak pernah mengecewakan saya. Abang Bob Luqman ni salah seorang insan yang saya boleh sebut di antara nama yang sering kali juga saya sebut dalam doa. Dan dia juga tak pernah mengecewakan saya setakat ni, tuan-tuan. Yang berbahagia Haji Kamarul Zaman, pengurusi surau Al-Ikhlas, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum tidur daripada semalam, teman-teman. Semalam saya program dengan Abang Long Fadil di Masjid Nurul Iman Rawang. Selesai program, kami terus balik ke rumah untuk istirahat, untuk rehat. Kerana pukul 12 malam Abang Long Fadil terpaksa balik ke Johor untuk selepas daripada subuh dia ada forum Ma'al Hijrah. Maka saya tak benarkan dia balik sendirian ataupun dengan kawan dia yang ada masalah sedikit. Saya minta pembantu saya menemani beliau dan tolong bawa kereta. Tak apalah, selepas mereka berlalu pergi, saya pun nak rehat lah. Tiba lebih kurang jam pukul 2 lebih, tuan-tuan, saya dapat berita yang mereka kemalangan jalan raya. Jadi saya terus bergerak ke Hospital Melaka untuk tengok keadaan mereka. Dan bila sampai di tempat kejadian, saya hanya mampu menangis kerana tengok kepada kereta tu, boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang teruk sangat-sangatlah, total loss. Dan kereta tu pula adalah kereta sewa. Abang Long Fadil adalah orang Singapura. Dan alhamdulillah ketika mana kejadian itu pembantu saya yang bawa. Jadi kalau ikutkan memang beliau nak hadir pada malam ni. Dan sejak daripada selepas kejadian, saya pergi tengok di hospital, alhamdulillah semuanya okey. Abang Long Fadil hanya cedera di kepala sedikit, dan pembantu saya hanya luka di siku sedikit saja, dan seorang lagi yang duduk di belakang cala pun tidak ada. Dia sebut kepada saya, "Ustaz, insya-Allah malam ni program kita teruskan." Dan saya tak pernah lagi sampai di tempat yang tempat sinilah. Dia kata dia sendiri tak pernah sampai lagi, walaupun dekat dengan Bandar Tasik Puteri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka saya balik daripada Hospital Melaka sebelum Jumaat tadi. Sebab solat Jumaat belum tidur. Selepas Jumaat saya tak larat. Tetapi saya nak kena patah balik ke Hospital Melaka. Jadi saya minta sahabat-sahabat tolong. Jadi Ustaz Fairuz nak tolong bawa saya untuk ke sana. Dalam masa yang sama nak ambil Abang Long Fadil supaya balik ke rumah saya, kerana mak dia masih lagi berada di rumah saya. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami dah sampai pun. Kami dah sampai di Hospital Melaka. Cuma saya tak sempat nak berjumpa dengan Abang Long Fadil, dan saya tak sempat nak jumpa dengan yang lain, kerana Abang Long Fadil terpaksa menguruskan ataupun selesaikan report ataupun statement berkaitan dengan kejadian kepada polis. Dan polis minta segerakan benda tu, dan mereka seolah-olah tak benarkan Abang Long Fadil untuk hadir pada malam ni. Jadi dia sampaikan salam kepada semua dan dia minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Dan insya-Allah saya akan usahakan supaya beliau sampai di sini juga insya-Allah, kalau tak bulan 8, bulan 9 insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya apa tu tadi? Lupa. Fitrah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut tentang sebelum kita pergi kepada fitrah tuan-tuan, saya nak sebut tentang takdir. Tuan-tuan, perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita, dan inilah menandakan dan membuktikan bahawa hidup kita ini disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang susun dan bukan kita yang atur. Kalaulah kita susun dan kita atur, kita tak nak benda-benda yang tidak diingini berlaku kepada kita. Selaku penganjur program tuan-tuan, sudah semestinya dia tak nak berlaku seperti mana yang berlaku. Dan saya tuan-tuan pengalaman jemput itu dan jemput ini tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa risau, orang dah ramai. Saya sampai tadi tuan-tuan, kereta sampai kat luar sana tu. Kereta hak saya lalu tuan-tuan, depa ni bawa saya tuan-tuan. Budak-budak lari tu Abang Long Fadil dah sampai. Abang Long Fadil dah sampai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk kita. Sebab itu disebut dalam satu hadis qudsi yang sering kali dibaca oleh para asatizah. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yaqna' bi 'ata'i falya'bud rabban siwa'i. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak redha dengan ketentuan aku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar di atas ujian daripada aku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur dengan nikmat aku, walam yaqna' bi'ata'i, dan tidak merasa cukup dengan pemberian aku, falya'bud rabban siwa'i. Waktu tu kamu pergi carilah Tuhan lain, boleh ataupun tidak tuan-tuan. Kita nak cari Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh ataupun tidak? Maksudnya tuan-tuan, kalau kamu tak boleh nak terima apa yang ditentukan, apa yang diuji, apa yang diberikan kepada kamu, maka waktu tu falya'bud rabban siwa'i, seolah-olah kamu pergi cari Tuhan lain ataupun kamu pergi cari dunia lain, boleh ataupun tidak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Abang Long Fadil, walaupun dia tak hadir pada malam ni tuan-tuan. Allah Ta'ala atur susun perjalanan dia tuan-tuan, sangat-sangat cantik, dan kadang-kadang tidak masuk dari sudut akal kita. Saya yakin kalau dia hadir pada malam ni, dia akan bagi tahu, dia akan cerita ataupun dia minta saya cerita benda ni. Tuan-tuan, dalam perjalanan dia daripada Singapura pergi ke Johor,
ambil kereta daripada Johor, dia bawa kereta tuan-tuan datang ke Rawang dalam keadaan dia tidak ada lesen. Tidak ada lesen. Ada sahabat yang ada lesen, tapi sahabat tu bawa slow. Tak macam gangster tuan-tuan. Dia bawa Allahu Akbar. Sebab tu saya tak bagi dia bawa. Saya tahu dia bawa macam mana. Tuan-tuan, pukul 3 petang di Johor Baru, di Pontian Johor, malam nak berprogram dengan saya di Puncak Alam. Lepas maghrib, bukan lepas Isya. Bukannya ada buat banner pula tangguh, tuan-tuan, tak ada. Dia boleh sampai, tuan-tuan. Dia beritahu kepada saya, Ustaz, 2 kali kena tahan polis. 2 kali roadblock, tuan-tuan, kena tahan polis. Dan bukan tahan saja, tahan, suruh keluar, minta dokumen. Dia biasa bawa kereta ni, tuan-tuan, dia tak pakai slipper. Slipper dia letak bawah. Bila polis tahan, minta, dia tak boleh bagi dia turun, tuan-tuan. Dengan kopiah tak pakai, baju ala-ala biasa macam bambok gini, tuan-tuan, dia turun, slipper pun tak pakai. Polis tengok lain macam. Last kali hak dalam kereta yang besar pangkat, dia tengok, oh ni balon Fadil. Bila sebut ni balon Fadil, jalan. Kamu nak pergi mana ni? Saya ada program ni maghrib ni, dah lewat dah ni. Oh, jalan. Lepas tu kena pula, tuan-tuan. Pun sama juga. Allah Ta'ala mudahkan. Kali pertama, waktu dia nak datang ke Malaysia untuk first program dia di sini, tuan-tuan. Penginapan telah pun disediakan, tiket telah beli, tuan-tuan. Orang dah booking semua dah. Tinggal dia je nak terbang. Waktu sampai di airport, tuan-tuan, dia fikir macam-macam, lepas ke tidak aku ni. Dia ni bukan calon-calon orang, bekas gangster. Jenayah apa yang dia tak pernah buat, tuan-tuan. Umur 12 tahun, rumah kedua dia penjara. Dia dah fikir lepas ke tidak ni. Immigration tuan-tuan payah nak lepaskan. Cuma dia mampu doa, ya Allah, kalaulah benda yang aku nak buat ni baik, kau mudahkanlah jalan aku. Tiba-tiba, tuan-tuan, dalam keadaan duk berbelah bahagi tu, boleh dikatakan orang besar polis di Singapura telefon dia sendiri direct. Fadil, kamu telah bebas. Dia tanya bebas macam mana? Bebas terus sampai bila-bila. Allah, waktu tu dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ni, tuan-tuan, tidak ada halangan lagi. Walaupun ada yang ikut dia, bukan tak ada yang ikut dia, tetapi dia bebas, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun begitu, tuan-tuan, ada ujian-ujiannya. Sama juga macam kita. Setiap di kalangan kita pasti diuji, walaupun ujian itu tak sama. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena juga beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana inilah susunan ataupun aturan yang Allah Ta'ala atur kepada kita, dan inilah sebaik-baik untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita kena bersyukur. Syukur kepada Allah, tuan-tuan, bukan sekadar menyebut Alhamdulillah. Syukur kepada Allah bukan sekadar menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapan zikir. Itu bukan syukur, itu ucapan zikir. Syukur ialah apabila kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah, disebabkan Allah Ta'ala bagi segala-galanya kepada kita, maka kita jangan sekali-kali menderhakai Allah Azza wa Jalla. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi ni dia solat sampai bengkak kaki. Bila Aisyah radhiyallahu anha tanya, maka dia kata, kerana aku nak buktikan kepada Allah, aku ni seorang abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bila Allah Ta'ala bagi sesuatu kepada kita, bagi ataupun tidak, kita sebagai manusia kena rasa cukup. Jangan kita dok rasa tak cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Kita duk rasa tak cukup sebab kita tengok orang yang lebih banyak pendapatannya daripada kita. Bila kita tengok orang yang lebih tinggi pendapatannya daripada kita, sampai kiamat pun kita duk rasa tak cukup. Tapi kalau kita tengok orang yang lebih rendah pendapatannya daripada kita, kita akan rasa, ya Allah, nikmatnya hidup ni. Hebatnya Allah Ta'ala bagi kepada aku. Jiran aku tu, gaji dia tak sampai 1,000 pun boleh hidup anak 8 orang. Aku ni gaji lebih daripada 4,000. Maknanya aku banyak lagi lah. Tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok orang yang lebih tinggi daripada kita, pasal apa dia banyak aku sikit? Kalau boleh aku pun nak banyak macam dia. Maka tuan-tuan, kita tidak akan rasa cukup sekiranya kita tengok orang yang lebih banyak daripada kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada fitrah kejadian kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersih, tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan kita suci. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni, tuan-tuan, untuk mengabdikan diri kepadanya. Kitalah yang merasakkan kejadian kita. Kitalah yang mencemarkan diri kita apabila kita menjauhkan diri daripada Allah. Kita menjauhkan diri daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya tak nak panjang. Saya nak pergi kepada Abang Bob. Saya serah kepada Ustaz Ferus untuk passing kepada Abang Bob. Wallahu Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz Judi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sirah para sahabat untuk kembali kepada jalan fitrah, dia ada beberapa sokongan. Di antaranya kalau kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, sebelum dia Islam, siapakah orang yang sentiasa mendoakan dia supaya dia kembali kepada Islam, kembali kepada fitratullah, iaitulah adiknya Fatimah, yang setiap malam sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya abang ini diberi taufik dan hidayah. Begitu juga kita lihat, kalau kita kata Banu Khalid gangster, dulu zaman sahabat Nabi ada orang lagi gangster, iaitulah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini banyak siri-siri peperangan dia terlibat, dan banyak juga tentera Islam yang terkorban di tangannya. Tetapi oleh kerana mahalnya doa orang yang nak memberi sokongan supaya dia berubah ini, iaitulah Ummu Hakim, isteri kepada Ikrimah, yang sentiasa mendoakan dan berjumpa Rasulullah SAW supaya kembalikan suaminya ini kepada fitratullah. Jadi kita nak tanya kepada Abang Bob. Dulu-dulu kita tengok Abang Bob dalam TV. Saya suka akan lagu Taman Rashidah utama yang Abang Bob cipta. Dan kita minta juga Abang Bob ulas, adakah apa awet Abang Bob nama Rashidah, dan bagaimana Abang Bob boleh kembali sekarang ini. Subhanallah, hebat. Kita sangat kagum kepada Abang Bob. Adakah juga ada sokongan dan dokongan orang-orang tertentu yang mendoakan Abang Bob sehingga Abang Bob berubah sampai ke tahap ini? Silakan Abang Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Terima kasih. Saya rasa itu antara soalan yang awal-awal dulu. Pertama orang tanya, semua pasal belum sampai di sini, maka orang tanya lagi, bila tidak jadi sebaik dia tidak. Kebanyakannya orang tak tahu. Dan bukan semua orang suka dengan jawapan itu. Bila dulu orang tanya saya kenapa saya berubah, saya jawab, saya cari satu cara baru. Saya nak cari satu cara kehidupan baru daripada sistem yang ada. Maknanya kalau dah lama makan nasi, jadi berasa tak nak makan nasi, nak makan roti gitu. Jadi dan kalau ditanya mengenai siapa, saya rasa setiap ibu bapa kita ataupun datuk kita mesti membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini selalu kita baca doa kepada
anak cucu kita, zuriat kita menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah. Dalam istilah senang faham dia, orang-orang yang berhati-hati dalam perjalanan. Dalam satu lorong tu ada duri, ada kaca, ada macam-macam. Tapi dia nak kena pergi sampai ke hujung, tapi dia berjalan juga, tapi dia tak pijak duri dan kaca. Itu contoh takwa. Kalau kita nak pergi sampai ke kubur tu, kita berjalan. Ibu bapa kita ni nak kita menjadi orang yang tidak menjadi seteru kepada Tuhan. Jadi begitu. Jadi saya rasa itu orang terdoa. Tapi apapun, perkara yang paling penting dalam hidup kita ialah pangkal untuk kita bermula. Pangkal kita mula. Untung orang Melayu ni dia pangkal dia sebab dia dapat Islam awal. Jadi daripada dia dah start tu dah dengan cara Islam lah. Beranak dia diazankan, ditamatkan, ada pula diakikahkan, macam-macam proses agama ni. Kemudian disunatkan, kemudian dinikahkan, kemudian sembahyang, kemudian bermasyarakat sama-sama membina surau ini. Orang Melayu yang untung bukan dapat Islam. Ada juga orang yang tak untung dapat, dia tak dapat Islam sampai ke habisnya dia tak Islam. Ada orang yang tak dapat Islam tapi bila dapat Islam dia lebih hebat daripada orang yang asal dia Islam. Ini saya kata pangkal dia penting. Pangkal dia penting. Bila dia bermula daripada pangkal yang betul, maka insya-Allah dia akan berakhir dalam keadaan yang betul. Saya pernah jumpa satu orang, dia main muzik, main drum. Lama saya kenal dia daripada tahun awal 80-an, hujung 70-an, 79, 80 itu saya kenal dia main drum. Tapi dia lebih tua pada saya. Tapi saya minat cara dia main drum. Satu hari dia kena kencing manis. Dia kena potong ibu jari kaki. Pemain drum ni kalau tak ada ibu jari kaki ada masalah sikit. Pasal ibu jari kaki ni dia satu kata tunjang daripada kekuatan kaki. Dia tak ada jari kaki tu susah. Dia nak buat tu dia rasa sedih. Nak tak ada ibu jari kaki, macam mana nak makan main drum. Dia kata aku nak bertaubat. Aku nak bertaubat. Dia kata bagus nak bertaubat. Dia kata tak nak main muzik. Bukan dia kata muzik tak main, tapi aku dah bertaubat dah. Aku tak nak minum arak lagi. Rupanya salah satu sebab dia kencing manis sebab dia minum arak. Kencing manis yang teruk. Kena potong ibu jari kaki. Jadi dia nak bertaubat tak nak minum arak. Bagus. Beberapa bulan lepas tu saya tak jumpa dia. Saya jumpa dengan adik dia. Adik dia kata, kau dah jumpa abang aku? Dah. Oh, dia sekarang dah kembali ke pangkal jalan. Istilah ni. Dia kembali ke pangkal jalan. Saya kata betul-betul aku jumpa itu, dia dah bertaubat tak nak minum semua. Dia kata bukan. Dia dah minum balik. Dia kata. Jadi saya kata, tapi macam mana kau kata kembali ke pangkal jalan? Dia kata sebab dia minum daripada pangkal lagi. Sebab daripada pangkal tu dia dah biasa buat dosa. Jadi bila dia nak balik bila balik dari dosa, adik dia sebut dia kembali kepada pangkal jalan. Jadi saya dah terfikir, betul juga istilahnya. Betul juga. Kalau kita kembali ke mana? Kalau kita kembali ke lumpur, asal daripada lumpur, kita kembali ke lumpur. Kalau asal daripada masjid, kita kembali ke masjid. Saya asal daripada keluarga yang sangat kuat kan? Cuma saya tidak berapa kuat sangat kuat kamu. Tapi saya sembahyang juga, sembahyang, puasa. Tetapi itu dia jadi satu adat. Pasal keluarga semua puasa, keluarga semua kita sembahyang puasa. Macam hari ni saya cakap anak-anak saya suruh sembahyang, dia sembahyang. Tapi dia belum merasa lagi kenapa dia kena sembahyang. Masa itu saya buat macam tu juga. Tetapi pendedahan yang lebih mata dan telinga saya ialah kepada audio visual masa itu. Kita dah start masa itu, dah start TV hitam putih. Dah ada Three Stooges, dah ada Combat, dah ada cerita Melayu mana satu, dah ada P. Ramlee, ada Nordin Ahmad, kita dah tengok. Jadi kita tengok watak-watak dalam TV itu yang membuatkan kita rasa kita nak jadi situ. Sama ada kita nak jadi superhero, sama ada kita nak jadi
popular, sama ada kita nak jadi bagus. Itu pengaruh besar pada saya. Saya dengar lagu-lagu dalam radio, pada saya sedap lagunya. Jadi saya nak jadi penyanyi. Saya dengar lagu-lagu. Padahal di kampung saya bukan ada kemudahan radio, tak ada. Di kampung saya ada sebiji je TV. Di rumah kopi ikan. Dia tengok TV itu pun sekali seminggu saja. Pun bayar 10 sen. 10 sen bayar. Dengar orang menyanyi itu sambil ada celah-celah rumah tu, dengar radio, orang pasang radio J Mizan ke, DJ Div ke. Ni lama ni lagu ni. Ingin bersuara. Zaman bila tu? Masa DJ dia jogging 70 km sejam. Ini jadi main satu set, dua set je badminton. Masih awet muda lagi dia. 70 lebih. Saya jumpa dia jauh lebih sihat daripada saya. J Mizan, saya tak kenal J Mizan sampai sekarang. Saya tak pernah jumpa J Mizan. Nyanyi apa lagu dia masa tu popular, hari ini kau datang riang. Kau berapa tu? 75. Tahun 75. Nyanyi. Kemudian datang ke Kuala Lumpur. Itu di Kelantan tu, Kelantan kampung yang siapa pakai seluar jin adalah satu memang orang nampak macam jin. Masa kampung-kampung yang kain pelekat dengan baju Melayu ataupun kain pelekat, budak-budak mesti koyak tempat jahit. Pasal kita buat main lompat pagar ke apa ke. Ya, kalau siapa ada pakai seluar jin, pertamanya orang akan beranggap dia ni pendapatannya besar. Kedua, dia akan menjadi manusia curi seluar. Orang tak pernah tengok. Orang ada cerita, dia orang tanya, ni seluar apa ni tak pernah tengok seluar. Orang kata seluar jin, Levi's. Oh, beli kat Singapura. Dia pergi kerja Singapura tu. Cuti SPM, dia orang Kelantan pergi kerja Singapura. Pembangunan Singapura. Dapat gaji satu hari $50, $80. Beli motor scrambler buat balik. Beli seluar Levi's buat balik. Budak yang tak biasa tengok ni, nak beli kat mana pun tak tahu, tapi ada cita-cita nak. Ada cita-cita. Ini nafsu. Nafsu. Pada masa tu, dia naikkan nafsu dengan kita tengok Levi's. Maka tak ada cara lain. Orang tu baru jemur seluar, air yang menitik tu belum sampai ke tanah, pusing belakang tak ada. Orang dah curi. Hari ni bukan setakat seluar. Siapa tak ada telefon pintar ni, dia panggil backdated. Ketinggalan zaman. Siapa kat rumah pakai TV yang area dia yang burung boleh duduk tu, yang cabang-cabang tu, ini orang kata dia ni tak masuk akal juga. Orang semua dah pakai Astro. Jadi hari ni dia sudah tipu. Kalau tak pakai Astro, tak standard. Maka kena pakai Astro. Jadi ditambah satu lagi, nilai perbelanjaan kita dengan menjadi wajib membayar Astro. Kalau tidak, tak ada maklumat. Mula-mula digalakkan dulu, kita kena jadi bangsa yang bermaklumat. Itu dia. Maka kita pun dapat macam-macam maklumat hari ni. Maklumat itu yang melumatkan kita. Lumat ni lagi teruk daripada lesong. Ada gileng tu. Jadi saya pada ketika itu, dalam keadaan itu, saya datang ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni tuan-tuan, tahun 76 saya sampai. Dia satu suasana yang sangat berbeza dari kampung saya. Dalam seluruh negeri Kelantan, bas ada satu. Syarikat Kenderaan Melayu Kelantan Berhad. Ke hulu ke ini, itu je bas. Tanah Merah, Deliman, Bacuk, itu je bas. Sampai Kuala Lumpur, saya tengok bah Fohab ada, bah Tongfong ada, bah Mini ada, bah Lengseng ada. Saya jadi heran. Oh, banyak bas di sini. Sampai-sampai saya ada cita-cita nak naik berbagai-bagai bas. Pada masa itu LRT semua belum ada. Kalau saya datang LRT ada, tak tahu macam mana lah. Dah sampai Sekemban, sampai Bukit Gadut, sampai Taiping, sampai Tanjung Malim saya. Sampai tu saya naik bas begini, beli tiket, seronok tengok. Oh, konduktor bas dia dulu. Kalau besar jadi konduktor bas pun baik juga. Perkara-perkara ini tidak ada yang kita pernah lihat. Dia nampak style. Kemudian nampak orang berpakaian dengan kasut Adidas, kita jadi heran. Orang pakai kasut ni ada tiga line ni, kasut apa? Kita jadi tertanya-tanya. Maka perkara ini besar dalam fikiran saya. Maka saya datang ke Kuala Lumpur tu, pasuk ini letakkan di sekolah Arab Muhammadiyah. Memang saya masuk sekolah itu pun. Tetapi yang besar dalam fikiran saya ialah, macam mana aku nak beli Adidas?
Itu jam bandel tak ada tanda. Dia ada dua pilihan saja, sama ada beli baru atau selalu pergi ke masjid. Kalau ada musafir yang pakai Adidas di masjid, kena lah saiz 9, memang orang tu balik kaki ayam. Nampak? Kalau tak dapat beli, maka jadi jahat, kena mencuri. Ini teknik dia. Dalam kehidupan supermodern ini, orang semua tengok, semua orang ada rumah 22 kali 7,000, 22 75, 450,000, 450,000, 450,000, phone lot 750,000. Dia tak ada pendapatan itu. Dia tidak ada pendapatan. Sedangkan standard kehidupan, apa panggil standard of living itu, daripada sudut matanya benda yang sama. Maka macam mana dia nak buat? Dia kerja apa? Saya kerja jaga minyak. Jaga minyak, dia buka pukul apa? Dia buka pukul 6 pagi. Padahal kunci kat tangan dia. Ada orang datang bilik motor minyak, nak ambil kerja jauh, minyak habis. Itu jalan pukul 5.30. Kunci minyak ada. Kunci petrol pump, kerja pump. Orang tu kata, bang tolong isi minyak buka, tolong saya nak pergi kerja jauh. Orang tu kata saya buka pukul 6. Tu kunci ada, tak boleh, ni buka pukul 6. Tolong bang nak pergi jauh. Boleh, tapi lebih 50% lah. Orang pump minyak boleh minta rasuah. Boleh minta lebih 50%. Pasal apa? Pasal dia pun nak standard of living. Tapi dia tak ada cara lain. Sebab gaji dia 1 hari RM10. Jadi cara dia nak lebih untuk hidup macam lain, ini je. Dia curi duit daripada pekerjaan. Saya begitu. Saya nak. Tapi bapak saya kerja gila saja. Kat Masjid Jamek dalam bandar. Gaji 150. Adidas itu jam 90 lebih. Kalau saya minta bapak saya beli Adidas, maka saya dengan bapak saya setengah bulan tu sama-sama tengok Adidas, tak makan. Bapak saya sebelah. Sekolah, alhamdulillah. Ilmu yang diajar, kita dapat. Kita masuk sekolah Arab ni dihantar untuk supaya kita ni lebih mahir dalam terutama dalam soal-soal agama. Maka hantar. Kerana dulu ada sistem pondok, sekarang dia dah moden, ada sekolah agama yang ada dia punya silibus yang ada peraturan. Masuk. Belajar pandai, bukan tak pandai. Sebab pandai bukan dapat beasiswa. Saya ingat saya belajar ayat tafsir yang mula-mula sekali tahun 77. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini maaf ya. Ayat ini diajar awal kerana ayat ini yang menjadi ayat popular mingguan. Daripada mimbar, khatib akan baca. Syarat sah khutbah ialah ayat takwa. Itu salah satu daripada ayat takwa. Sungguh pun banyak ayat takwa. Itu ayat yang popular. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kadang-kadang khatib baca begitu. Ada setengah khatib baca, hendaklah kamu takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Ini tiap-tiap minggu Ustaz. Sekolah saya makna media sekolah lama, bukan yang baru sekarang ni, yang lama dulu. Kat Batu 14 Kajang, dia berhadapan dengan Masjid Kajang. Kiblatnya hampir nak sama. Nak pergi supaya jemaat, saya cuma lintas jalan. Beratur ramai lintas jalan masuk Masjid Kajang. Masjid Kajang tu masuk, kita lalu susu ke tepi bangunan, pergi belakang ambil sembahyang. Kita tinggal selipar kat tangga tengah, kita pergi belakang ambil sembahyang, kita naik balik. Kita berduyun pergi ke belakang. Pada masa di belakang tengah nak ambil sembahyang, kerana kita ni antara, saya dulu pun kategori gangster juga sama sekolah. Tapi gangster belakang masjid je. Ni lambat duduk kat masjid, duduk bahagian belakang. Imam dia baca ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Kita kat belakang lebih takut kepada pisang yang ada takut habis. Belakang ada pisang, mesti apa tahu tak rebutan. Jadi biasanya pisang ni orang makan bila orang keluar Jumaat tu dia keluar dia ambil sebiji solat. Tapi kerana takutlah kamu pada pisang yang bakal habis, maka makanlah dulu 7 biji dia lagi. Dah sendawa ambil sembahyang masuk.
Masa itu dalam kawasan itu ada sekolah high school, ada sekolah saas, dan semayang itu, ada sekolah jalan bukit, dan sekolah agama. Tapi hari ini saya fikir, kalau sekolah high school kamu buat macam itu biasa. Tapi kalau macam saya sekolah agama buat macam itu, dengan belajar pada ayat-ayat itu, buat kuatan itu, mana saya dah hari ini fikir betapa sia-sianya pada masa itu pelajaran yang diajar, dia jadi sekadar tahu. Dia jadi tahu saja. Ilmu ni tahulah, tapi tak ada faham. Dan bangsa yang paling tahu sekali di dunia bangsa apa? Bangsa yang paling tahu sekali di dunia bangsa apa? Bangsa Cina. Sebab tahu tu Cina yang buat. Bantu kita belajar buat tu dua. Tahu ni tuan-tuan, banyak orang dia beritahu. Siapa tak tahu tanda nak entry bila dapat lesen? Ada juga orang langganan itu. Siapa tak tahu orang tulis 110 itu, maknanya kalau lari 110, polis tahan bagi 110 ringgit. Ada? Tak ada. Semua orang tahu lepas 110 kena sama. Tapi orang lalu kan lagi. Orang tahu tepi dia panggil lorong kecemasan. Tapi orang lalu juga. Hari itu ramai kata tak ada saman ni, lalu ke tepi tak ada saman. Kena terus mahkamah. Saya balik kampung itu, ramai orang lalu. Saya sampai saya jadi apa dia panggil? Jadi macam orang Kelantan panggil ugoh. Kita tengok orang terlalu, kita macam ya kena lalu juga. Tapi kita pada masa itu sedang menghalusi bab akhlak. Jadi perbuatan itu salah satu daripada pelanggaran akhlak. Tapi diajar bukan gitu. Diajar lalu tu tak ada denda, masuk mahkamah tu. Menakutkan ini tak pernah menggugurkan jenayah. Menakutkan. Kefahaman itu. Yang tadi tu orang tahu tapi orang buat. Ini dia. Jadi maka saya dalam Musa itu, dalam saya tahu, kadang-kadang dalam duduk di kalangan kawan-kawan yang ahli-ahli rock negara ni, saya jadi pakar rujuk. Pasal saya sekolah Arab, tentang nak semayang pun, nak kodok semayang pun, lebih pun ambil semayang, kita tahu. Jadi pakar rujuk, duduk di kalangan orang tak tahu. Kita orang tahu. Koi, macam imam besar masjid negara. Kejap orang tanya. Tetapi dalam tahu itu, orang tanya kadang-kadang semayang, kita tak semayang. Saya, berapa lama saya terpesong dengan kehidupan yang mementingkan asal ada wayang baru, saya lah ke depan beratur dulu. Dulu tuan-tuan nak beli tiket wayang dengan nak beli tiket bola, dia sama standard dulu. Sama ada boleh mati lemas ataupun boleh bergaduh antara dulu. Dengan panjang ni apa semua. Pada wayang tu main sampai orang tak ada. Tapi nak tengok hari mula-mula tu begitu. Keduniaan saya terus lebih. Hingga saya habis bersekolah agama, saya terus menumpukan pada muzik. Saya apa mula-mula? Mula-mula saya duduk kat studio. Suka sangat dengan muzik. Nak main tak boleh, pasal tak ada kemahiran. Kat kampung saya dulu, kalau saya main gitar tak akan mainkan saya balik. Bila saya main gitar, maka bapak saya akan ambil gitar tu, dia mainkan saya ke depan. Gitar pula jadi pemukul drum. Jadi saya tak boleh main. Tapi bila datang Kuala Lumpur, saya minat, saya duduk jaga studio. Daripada dekat studio tu saya pandai repair gitar, pandai tune drum, pandai pasang PAP system, pandai sound, pandai banyak sekali. Daripada situ saya jumpa dengan kumpulan Wings. Dia orang selalu main dalam studio. Antara banyak kumpulan yang bagus. Tapi yang lagi bagusnya saya. Ini heran ni. Itu salah satu tanda nak kiamat daripada masa ini. Bahawa saya bukan dalam bidang tu. Tapi bila Wing keluar, saya nasihatkan dia. Pas sepatutnya kena buat begini. Kena buat begini. Saya daripada sekolah pengharap ajar rock macam mana nak main rock. Sehingga akhirnya bila dia nak recording, dia ajak saya suruh jadi pengurus. Kerana apa? Kerana saya banyak membaca.
Saya banyak membaca tentang sejarah Led Zeppelin, sejarah Deep Purple, band-band rock daripada barat. Maka saya tahu, bila saya cerita orang kagum. Ui, dia ni tahu banyak benda. Dia kan tak tahu. Budak-budak sini main muzik dia tak tahu. Dia tahu jang. Dia tak tahu kenapa bergoyang kepala pun dia tak tahu. Tak tanya pun muzik di sini yang dulu-dulu. Kenapa dia kangkang pun tak tahu. Kenapa dia pakai seluar ketat pun dia tak tahu. Dia tak faham. Dia kata attitude. Sebenarnya rock itu, muzik rock itu, dia adalah dipanggil rock kerana dia soundnya keras. Maka perbuatan-perbuatannya juga mesti keras. Kalau dia nyanyi lagu rock, we all tidak, tak masuk. Lemah gemalai tapi nyanyi lagu rock tak masuk. Itu satu perbuatan. Jadi dia orang dulu buat, kenapa? Pasal orang lain buat. Ini yang rosak maksudnya. La takhfu ma laisa laka bihi. Jangan kau ikut satu perkara yang kau tidak ada ilmu. Orang Melayu ni bukan dalam bab agama saja. Bab jahil pun dia ikut dengan tadi. Sampai tu Buni Aziz kata, orang Melayu ni takut pada hantu. Pasal apa dia takut pada hantu? Pasal dia tak nampak hantu. Dia tengok gelap je, hantu lah. Padahal dia tak nampak. Jadi dia kata orang Melayu ni takut pada satu benda yang dia tak nampak. Begitu. Jadi saya pun begitu juga. Saya takut masa depan saya gelap kalau saya sekolah Arab. Takut masa depan saya gelap kalau setakat jadi ustaz. Itu jam saya tanya kalau jadi cikgu masuk maktab keluar 900 gaji ustaz. 900. Saya kira keperluan saya GSX Suzuki 250 saja pada masa itu dah dekat 4,000. Saya kira pada masa itu saya nak kereta BMW, harga dia pada masa itu dah 50 lebih. Saya kira saya nak kahwin dengan Rashidah. High taste ni, high taste. Kahwin perempuan hebat-hebat saja. Ini semua bukan murah-murah tu. Aida tu dalam lagu Taman Hidah Utama tu. Saya tanya mak dia, saya ni kau boleh nak kahwin dengan Aida? Dia kata apa kerja? Saya pengurus artis. Dia kata kalau urus hati tak payahlah. Dia kata kalau tak boleh nak tanggung anak orang. Dia kata. Saya kata saya boleh tanggung. Dia kata boleh sekarang. Dia kata akan datang tak boleh. Dia kata gitu. Jadi kita masa tak fikir. Kita rasa gagah. Pasal kita believe, percaya dengan dunia. Saya kata dunia, kita percaya. Bila kita ada sentiasa duit banyak, kita percaya. Kita rasa besar. Begitulah saya. Kejahatan saya tidaklah sejahat botak cin. Tak sampailah macam Mortal Komando, tak sampai situ. Tapi kejahatan saya lebih jahat daripada dia orang. Kenapa? Dengan duit yang saya ada, dengan pendapatan daripada kerjaya saya, dengan kerjaya yang saya buat, saya rasa saya lah orang yang paling betul dalam dunia. Saya rasa saya lah orang paling hebat dalam dunia. Saya rasa saya orang paling pandai cari duit. Sebab saya tak pernah tak ada duit. Dan saya tak pernah tak dapat kerja. Dan saya tak pernah tak dapat kerja yang saya nak. Kontrak buat muzik ke apa semua. Saya tulis lagu. Daripada saya tak tahu, saya belajar tulis lagu dengan Nasir. Sampai saya menang muzik-muzik 2 kali. Saya menang Isabella. Saya menang pada Surga 2 jam. 2 kali saya. 2 kali itu pada masa itu dah 30,000, 15,000, 30,000. Saya buat lagu. Setakat saya pencen tak banyak dalam 350 lagu. Tak adalah banyak. Lagu ni tuan-tuan. Tak saya kata tak banyak tu pasal apa? Hafsah Hasan 3,000 lagu setakatnya. Hafsah Hasan 3,000 lagu. Tak apalah. 3,000 dengan 350. 350 ringan sikit tu jadi dosa. Jangan marah Hafsah. Pura-pura. Jadi bila saya buat lagu, dapat duit banyak, sampai lagi masih ada duit. Saya pernah bawa duit yang saya dapat itu, saya tanya dengan sahabat yang mulia saya bersama Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah.
Saya tanya kata saya dapat duit ni. Dia apa? Duit lagu. Habis itu nenek pergi Mekah. Dia kata tak usah. Pasal apa? Dia kata dia syubhat. Jadi banyak tak tunggu duit nasi yang tak suka jual nasi. Dia kata tak tunggu duit itu. Dia kata duit itu nanti bawa pergi Mekah lebih afdal. Duit ni nanti pergi Mekah, dia kata balik-balik kasi nak pergi lagi. Kata bagus nak pergi lagi. Tak, nanti nak pergi lagi, dia kata kerana anda rasa tak sempurna haji yang anda pergi, tidak pergi lagi. Dia kata gitu. Itu masuk mabrur. Sebab mabrur tu mana pergi sekali kita rasa dah sempurna, kita ready untuk masuk kubur lah. Saya itu rukun yang kelima. Daripada mengucap sampai yang kelima. Yang mengucap tu banyak kali. Sembahyang sehari 5 kali. Puasa setahun 30 hari. Zakat setahun sekali. Haji sekali sampai itu. Penyempurnaan pada rukun itu. Maka kita mati itu lah kadang sempurna. Tapi kalau mati yang duk balik nak pergi lagi, tak dapat mabrurnya, belum sempurna. Jadi saya bila sampai peringkat itu, saya jadi satu orang yang sangat jahat. Kalau pertama yang jahat adalah arwah pakcik saya, almarhum Haji Mordi. Dia pesan saya masa saya sekolah rendah, awal sekolah rendah. Dia kata jangan tinggal sembahyang. Dosa yang paling besar ialah tinggal sembahyang. Dia cakap pada masa itu. Bila kita berfikiran waras, bahawa kita tahu bahawa memang betul dosa paling besar ialah kita meninggal sembahyang, kerana kita telah berlaku sombong kepada Allah. Itu dosa paling besar. Sangat sombong kepada Allah, tak sembahyang. Dia saya kadang-kadang itu jadi sangat jahat. Tak sembahyang, saya bangga duit dan semua dengan hidup itu semua seronok, bangga. Apa yang kita nak itu berdasarkan kepada kemampuan, kehendak kita. Dan Allah ni memang bagi. Kalau kita nak sangat, dia bagi. Bukan kita kata Allah tak pedulikan kita bila kita nak. Itu dia bagi dalam bentuk istidraj. Allah beri, benar, ambil. Jadi lagi jahanam. Tapi Allah Maha Penyayang. Satu hari Allah berikan saya sakit, satu sakit. Daripada saya lumpuh, saya kena darah tinggi, saya kena stroke, lepas tu saya kena jantung, lumah jantung, saya kena yang terbaru dari paru-paru berair, banyak. Tapi tidak ada satu penyakit pun yang membuatkan saya sedar bahawa Allah beri warning. Padahal berapa kali saya berada dalam ICU. ICU ni tuan-tuan tahu, siapa pernah masuk ICU? ICU ni nak pergi toilet pun tak boleh. Buang air kat situ, apa kat situ. Nampak macam selesa, tapi menyeksakan tuan-tuan. Di situ tidur, di situ makan, di situ berak, seksa sungguh. Masuk ICU, tak sedar ICU tu. Tuhan kata ICU, I see you later if you come back. I see you, kata dia kan. Tak sedar. Hingga kan satu hari bila saya melihat satu kematian seorang sahabat yang sangat baik, mati di IJN. Dalam masa proses nak masuk pergi operation, dia mati atas stretcher. Dia kena attack, mati. Saya datang ke IJN, saya tengok dia. Saya rasa macam sebagai seorang sahabat, saya tertinggal beribu perkara yang saya tak cakap dengan dia pada hari dia mati. Yang saya sepatutnya cakap dengan dia pun, bro, mari kita sembahyang, bro, mari kita puasa, bro, mari kita ni. Satu saya tak cakap. Jadi saya beribu perkara yang sepatutnya saya cakap dengan dia, saya tertinggal. Dan beribu perkara yang sepatutnya saya cakap dengan dia itu adalah sebenarnya beribu perkara yang saya tak buat sebagai seorang Muslim. Pada hari dia mati, saya tengok dia, dalam kepala saya menjadi satu persoalan besar. Macam mana aku nak tolong kau jawab soalan marabbuka? Macam mana aku nak bantu kau untuk jawab bila ditanya pada kau siapa Tuhan? Aduh, datang masa orang ini, orang yang paling banyak berbudi pada saya.
Dan saya duduk dengan dia. Dia selalu nak jadi baik, tapi saya tak pimpin. 3 bulan sebelum mati dia kata akan datang Ramadan ni, aku nak kau keluar 20,000, aku keluar 20,000. Kita sewa lori, kita isi lori dengan duit tu semua, mihon ke apa semua, kita jalan masuk kampung, mana ada orang susah, kita bagi dia. Dia punya nak buat baik tu. Tapi saya tak pimpin. Tapi kematian tu berlaku sebelum sampai Ramadan. Maka masa hari dia mati tu, saya tengok muka dia, ada orang mandikan dia, orang kapak pada saya, macam nak kepala saya, dia duduk tengah masjid, saya duduk bacakan dia Yasin. Lepas duduk lagi fikir-fikir baca Yasin lagi. Lepas duduk fikir lagi baca Yasin lagi. Itu aja boleh buat. Kawan-kawan di luar masjid ramai, nak masuk tak boleh. Sebab dia tak mengikut piawaian ahli masjid yang di luar. Dengan seluar koyaknya, dengan cubang gantungnya, dengan seluar pendeknya, dia tak boleh masuk pasal tak menepati piawaian tu. Sebab tadi tulis itu, ini zon Surabaya, ini zon larang merokok saja. Luar tu, besar tu. Maka lepas masuk, banyak kali saya fikir. Tapi perkara yang paling tertumpuk ialah perkara yang nak datang kejap lagi, yang masih dia bumi kan. Lekatlah kepala ting tong, ting tong, ting tong, sama. Kenapa tuan-tuan? Kita orang Melayu. Kita biasa dengar daripada kecil, merapuka ini satu perkara yang bocor. Soalan bocor. Pernah ada orang report polis, saya nak report polis lah soalan kubur bocor. Kalau soalan SPM bocor, report polis, pospon. Soalan kubur bocor kata dia. Bahkan pada masa hari mati tu, dibocor lagi pula oleh tukang talqin. Maka apabila datang 2 makhluk kepadamu, janganlah kau merasa takut kerana mereka juga makhluk Allah seperti itu. Maka apabila ditanya kepadamu siapakah Tuhanmu, maka jawablah dengan tenang, kata dia. Dia boleh kata jawab dengan tenang sebab dia duduk di atas. Cuba turun duduk di bawah tengok macam mana. Tak tahu tenang tak tenang. Saya tengok kawan saya baca masa imam tu baca tu, saya tengok muka Pak Imam tu, saya kata Pak Imam, kau tahu ke tak kawan aku ni boleh jawab, aku tak boleh jawab. Saya berkawan dengan dia. Daripada mula saya mencibukan diri dalam bidang industri muzik dan filem, sampai saya buat perkara bodoh. Apabila 7 langkah, setelah 7 langkah meninggalkan kubur, maka 2 malaikat datang, kata dia. Maka orang lain pergi, lepas tu saya duduk kat situ lagi, tak nak pergi, supaya malaikat tu lambat datang. Sebab janji 7 langkah. Jadi saya duduk kat situ, baca Fatihah semua lagi. Tak tahu macam mana tiba-tiba petir, hujan lebat. Saya boleh fikir takkan nak berdiri kat sini hujan lebat. Saya pun lari jauh juga, duduk dalam wakaf tengah kubur tu. Daripada dalam wakaf tu saya tengok kubur tu tuan-tuan, bayangan itu datang. Dia dibangunkan, malaikat datang, tanya. Sampai sekarang benda itu dalam kepala saya, tapi sudah kekurangan. Sejak kawan ustaz-ustaz ni jadi kuat sikit. Pada masa itu boleh kata hari-hari saya bangun tidur saya terfikir, macam mana arwah ni, terfikir. Perkara ini yang membuatkan saya perlahan-lahan melihat bahawa dunia tidak ada harga. Kawan saya itu masa hari mati, kumpulan Lux, dia ada buat satu Lux Awards di Genting Highland untuk siaran TV antarabangsa kat Malaysia dah main. 2 juta kontrak dia. Pada hari dia mati ada lagi balance 800,000. Lux belum bayar. Mana dia mati sebagai orang kaya, 800,000. Dengan berfikiran begitu, saya tengok apa guna pada masa kita mati duit kita banyak. Dengan masuk tak ditanya berapa balance account tadi. Ada post data check tak? Tak tanya. Jadi benda tu jadi orang sebut istilah senang berantu lah kepala. Fikir tentang kalau mati. Maka sebab tu saya cari jalan balik. Cari pangkal balik. Saya ingat balik perkara-perkara, perbuatan-perbuatan arwah atuk saya yang membuatkan saya berfikir tentang besarnya persoalan tauhid itu. Saya berjumpa dengan orang-orang yang mengajar saya macam mana cara mengambil air semayang. Dulu pun ambil air semayang, tapi berjumpa dengan Tugu Ni Aziz
Pada masa umur lewat 40-an dia ajar saya macam mana ambil sembahyang. Pada masa itu saya boleh merasakan bahawa mengambil air sembahyang itu daripada sudut fiqh ni bergantung kuat dengan ketauhidan itu. Ambil sembahyang ni fiqh, tapi dia bergantung kuat dengan tauhid. Tok Guni Aziz saja ambil sembahyang dengan setengah botol ni boleh ambil. Dia kata mula-mula bersihkan najis anggota badan ni, wudu, untuk anggota wudu. Kemudian titikkan air, sapukan ke anggota wudu dengan syarat bertitik walau setitik. Kita bukan ambil air sembahyang nak basuh tak gajah atas muka dia kata. Kita ambil air sembahyang nak kata. Perbuatan itu tuan-tuan sangat berdisiplin, sangat sabar, dan sangat erat. Perbuatan itu dengan kepercayaan bahawa Tuhan sedang melihat kita mengambil air sembahyang. Maka kita kena jadi perfectionist ambil air sembahyang. Daripada situ saya mula diberi faham bahawa fiqh bukan sebarang fiqh. Ada orang menepikan fiqh, mengenepikan fiqh. Pasal dia sufi konon. Tapi kalau ikut Attaillah, dia kata kalau kau tak belajar fiqh, kau jangan belajar tasawuf. Pasal dia akan jadi sesat. Itu sebab hubungan ilmu-ilmu Islam ni dia ada hubung kait. Maka bila saya cari jalan pulang, maka dibukakan jalan kawan dengan siapa pakai rujuk. Hari ni golongan-golongan daripada di keliling saya adalah golongan-golongan yang suka kepada agama. Maka saya sendiri jadi tertarik. Maka saya sendiri jadi tertarik untuk mencari jalan pulang yang terbaik. Maka saya sendiri jadi tertarik bagaimana untuk bersedia dengan kematian. Walaupun saya takut. Sebab kita dah buat banyak perkara. Kita tahu kita dosa kita diampunkan? Tak tahu. Belum sampai ilmunya tu. Tapi masih lagi peringkat minta ampun, harap-harap dengan sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia akan ampun kita. Saya mula mencari hutang-hutang yang tak dibayar. Yang dulu saya tak pernah fikir. Boleh-boleh dulu kalau nampak orang tu minta hutang, kita menyuruh. Bila dia pergi, dia tak nampak aku. Bodoh betul. Aku baca Yasin, ayat Yasin sebelah ayat dia tu tak nampak. Konon bangga ni. Baca Yasin, orang minta hutang tak nampak. Macam itu. Jadi inilah. Rupanya persoalan kematian itulah yang membawa saya kembali kepada fitrah. Bahawa macam mana kita pun satu hari kita akan mati. Dan kematian itu tak memberi kita peluang untuk menjawab ataupun bila mereka datang kita ada sembang benda lain dah. Kau pernah tanya soalan yang sama dah bertahun-tahun dulu. Tanya benda lain dah pula. Tak ada. Itu saja soalannya. Siapa Tuhan? Menjawab Allah itu bukan daya hafalan, bukan daripada IQ yang bijak. Menjawab Allah itu berdasarkan bagaimana amal perbuatan kita yang kita buat kerana Allah. Maka baru datang kepercayaan kita boleh sebut Allah Rabbi. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Abang Mok. Banyak yang kita dapat daripada Abang Mok. Antaranya saya ingat satu hadis Nabi yang berbunyi hadzi billata bituzajul maut. Renduhkan keinginan kita, kelazatan kita akan dunia dengan mengingat kepada mati. Kemudian tadi Abang Mok ada cerita bila nak mati kena ada bekal. Saya juga teringat satu hadis Nabi yang ringkas dibahas oleh Imam Al-Baihaqi sehingga 300 muka surat. Idza mata ibnul Adam qalatil malaikah ma qaddama wa ma khallafa atau kama qala Rasulullah SAW. Bila mati seorang anak Adam, maka kata malaikat kepadanya, apa yang kau bawa dan apa yang kau tinggalkan. Jadi Abang Mok ada baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Dulu saya teringat bila saya di Simpang Galang di Raub Pahang. Ada seorang ketua kampung ni, subhanallah, saya anggap dia guru saya. Dia kata harta kita yang paling bermakna untuk kita tinggalkan adalah anak-anak. Maka kita nak tanya ustaz pada malam ini. Ustaz juga merupakan tokoh yang hebat tuan-tuan. Bagaimana ibu ustaz membesarkan ustaz sehingga ustaz pergi ke Pakistan, sambung ke Mesir. Kita nak tanya ustaz, apakah di antaranya yang perlu dibuat oleh ibu untuk mengekalkan fitrah anak itu?
Sedangkan kita tahu Nabi kata kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu biwalidayhi wa isanihi wa nasranihi atau kama qala Rasulullah. Anak yang lahir itu dalam fitrah Allah, maka bapaklah yang corakkannya Yahudi ke Nasara ke Majusi ke Subang. Jadi Ustaz, tidak boleh lama Ustaz, sebab penganjur beritahu pada saya tadi, Ustaz boleh jawab dalam 3-4 minit. Kalau habis cepat pun boleh agak mengantuk. Tambah pula tuan-tuan surau baru. Aircon lagi pasang, kipas pun pasang. Macam wajahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, doa yang dibacakan ataupun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan seringkali dibaca oleh para ibu dan ayah, dan seringkali juga dibaca oleh para imam dan diaminkan oleh semua yang menjadi makmum, iaitu doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami daripada zuriat dan keturunan yang saleh dan salihah, qurrat a'yun, yang sejuk mata memandang, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami bagi orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalaulah doa ini sekadar dibaca, maka dia sekadar bahan bacaan saja. Dia tidak akan menimbulkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesungguhan kita dalam melaksanakan apa yang kita minta. Allah akan melihat kesungguhan apa yang kita minta. Sebagai contoh, dalam bulan Ramadan hari itu kita selalu minta kepada Allah, nak kepada syurga, tak nak kepada neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami ridha Engkau dan syurga, dan lindungi kami daripada kemurkaan Engkau dan neraka. Kita nak kepada syurga, tak nak kepada neraka. Tapi kalaulah dalam hidup kita, kita tak ikut jalan ke syurga, mana mungkin kita akan sampai. Sebagai contoh, kita keluar daripada Turawang, tuan-tuan. Kita nak pergi ke utara. Utara mesti ambil kanan. Kalau ambil kiri ke Johor. Kita sebut kepada orang, aku nak balik utara. Kita umum di surau ni, esok aku nak balik utara. Tiba-tiba tuan-tuan, waktu dalam perjalanan sampai lepas bayar Turawang, tiba-tiba tuan-tuan kita nak pergi ke utara. Kita tengok dah utara ke kanan, Johor ke kiri. Tiba-tiba kita ambil kiri. Agak-agak tuan-tuan, bila ambil ke kiri, sampai ke tidak ke utara? Tak sampai. Tak sampai tuan-tuan. Sebab utara sebelah kiri, sebelah kanan. Yang kamu ambil sebelah kiri itu siapa suruh? Kamu dah bagi tahu dah kepada orang, dah umum dah kepada orang, kamu nak pergi ke utara. Tiba-tiba duduk di persimpangan, kamu ambil kiri, maka kiri ke Johor. Ada orang tegur. Ada orang tegur kita. Pakcik ataupun isteri lah tegur kita. Abang, kita dah salah ni. Kita nak ke utara, sepatutnya ambil kanan. Ni abang ambil kiri. Suami jawab apa? Suami yang sombong dia jawab apa? Tak kira lah kiri ke kanan, asalkan kita bergerak jalan. Tuan-tuan, dia tidak akan sampai. Melainkan kalau kita sedar, oh aku dah salah dah ni. Kemudian dia U-turn balik tuan-tuan. Kalau dia U-turn balik, barulah dia akan sampai ke utara. Tu pun lambat sampai. Sebab apa lambat? Umur 59 baru nak U-turn.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga doa kita. Kita sekadar bagi tahu kepada orang, aku nak syurga, aku tak nak neraka. Tiba-tiba kita tak buat. Kita bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, nak anak yang cerdik, nak anak yang soleh dan solehah. Tapi tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita tak didik anak kita ke arah itu. Tuan-tuan, saya tanya kepada Mak Abang Fadilah ada kat rumah saya. Saya tanya dia, makcik, sepanjang makcik besarkan Fadil dan makcik tengok kehidupan dia macam mana, apa yang makcik buat ataupun apa yang makcik lakukan supaya Fadil ni suatu hari nanti boleh berubah? Dia kata, tuan-tuan, 3 benda yang dia istiqamah. Yang pertama, dia nasihat. Yang kedua, tuan-tuan, dia ajar, dia suruh. Dan yang ketiganya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang tak pernah putus. Ini benda yang tak pernah putus. Berapa tahun dia berdoa, tuan-tuan? Berapa tahun dia bagi nasihat? 27 tahun. 27 tahun. Umur 27 tahun baru berubah. Hari ini umur 29 tahun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak anak kita jadi anak yang saleh dan salehah dan sejuk mata memandang. Tetapi tuan-tuan, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, kalau kita tak didik supaya jadi macam mana yang kita minta, bukan sejuk mata memandang, tuan-tuan, berbulu mata memandang. Berbulu mata memandang. Dalam pendidikan anak-anak, tuan-tuan, kita nak supaya kita dan anak kita kembali kepada fitrah. Seperti mana dilahirkan, dia bersih daripada segala najis maksiat dan sebagainya, dosa dan sebagainya, tuan-tuan. Kita nak seboleh-bolehnya, kita nak macam tu. Tapi tuan-tuan, kalau dalam hidup kita hanya mementingkan kecerdikan, maka dia takkan dapat apa yang kita minta dalam doa. Sebab tu tuan-tuan, kita tak pelik kalau ada ibu bapa yang bagi tawaran yang hebat kepada anak-anak. Along, kalau Along berjaya dalam SPM, Along nanti mama bagi hadiah kepada Along BMW X6. Tuan-tuan, ada ke tidak? Ada ke tidak, tuan-tuan? Ada. Kalau kamu berjaya dalam SPM, nanti ayah beli Mini Cooper pintu 2. Ada, tuan-tuan? Lalu anak ni, tuan-tuan, dia bersungguh-sungguh sebab dia nampak tawaran. Tuan-tuan, kenapa tidak ada tawaran yang sama kepada anak-anak yang mengaji agama? Anak-anak yang mengaji agama ni, tuan-tuan, beli jubah tu pun berapa tahun lepas, tuan-tuan. Waktu beli jubah labuh sampai kat buku lali, tuan-tuan. Pakailah anak ni, tuan-tuan. Lah ni jubah tu, tuan-tuan, sampai kat betih dah, tuan-tuan. Tak bertukar lagi. Kopiah dulu beli putih melepak. Lah ni, tuan-tuan, kopiah naik kuning. Dekat dahi ni kuning, tuan-tuan. Tak bertukar-tukar. Tak ada tawaran yang hebat-hebat seperti mana anak yang cerdik dalam SPM. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita minta dengan apa yang kita lakukan berbeza. Kemudian tuan-tuan, bila kita hantar pula anak pergi sekolah, bila kita hantar anak pergi sekolah, tuan-tuan, kita tak harap kepada guru yang mengajar. Kita tak harap kepada ustaz yang mengajar. Kita tak harap kepada cikgu-cikgu yang mengajar. Kita pula duk kontrol, tuan-tuan. Jangan buat anak aku. Jangan garang sangat. Jangan marah. Tuan-tuan, kalau mengaji dalam keadaan tak garang, kalau belajar dalam keadaan tak kena marah, kalau belajar dalam keadaan tak kena rotan, nak ke mana anak ni, tuan-tuan? Saya dulu, tuan-tuan, nakal, tuan-tuan. Benda orang rosak, tak ada orang yang muka ni. Buah pelam orang hilang. Inilah ni, tuan-tuan. Balik sekolah, pantang nampak kayu, tuan-tuan. Pium, baling, tuan-tuan. Memang dibaling pun. Tengok ayam orang, baling, tuan-tuan. Ayam dibaling, tak makan padi. Tuan-tuan, tiba-tiba ayah ni sebut, mak sebut, tuan-tuan, kamu ni kalau duduk di kampung ni tak jadi orang. Tak jadi orang, tuan-tuan, duduk di kampung. Allah teruk, ya.
Pergi je lah ikut abang kamu belajar di Pakistan. Tak nak pergi tuan-tuan, Pakistan bukannya syok. Takut nanti balik jual kapek. Belajar di Pakistan tuan-tuan, siapa nak pergi? Tak mau. Ayah pujuklah macam-macam. Tak makan tuan-tuan, tak makan pujuk. Last kali mak, ni hebat mak tuan-tuan. Bila mak main pujuk tuan-tuan, tak banyak cakap pun. Mak kata nak naik kapal terbang ke tak nak? Mak tanya nak naik kapal terbang ke tak nak? Nak. Kalau nak, pergi siap beg. Pergi Pakistan boleh naik kapal terbang. Yalah kita duduk kampung tuan-tuan, tengok kapal terbang tinggi kecil je tuan-tuan, tak pernah tengok dekat. Tiba-tiba mak kata kalau nak naik kapal terbang, siap beg. Pergi ikut abang pergi Pakistan, boleh naik kapal terbang. Oh seronok tuan-tuan, kawan main tuan-tuan. Tak payah pergi lah, kita belajar kat sini ambil PMR, nanti ambil SPM. PMR ke SPM ke aku tak kira, asal aku boleh naik kapal terbang. Tuan-tuan, bapak ni kawan-kawan ni main pujuk ni, tak payah pergi lah, nanti tak ada masa depan. Kira apa masa depan, asalkan aku boleh naik kapal terbang. Sampai di sana tuan-tuan, saya tak nak panjang cerita. Sampai di sana, hari pertama okey lah duduk di International Islamic University. Duduk di International Islamic University, okey lah, ramai foreigner dan sebagainya. Sonok. Rupanya aku sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ingatkan duduk di situ tuan-tuan, rupanya di situ tempat pengajian abang saya. Tempat belajar sayanya di mana? 2 hari lepas tu abang kata siap beg. Aku nak hantar kamu pergi tempat kamu ngaji ya. Di mana? Naik bas 2 jam tuan-tuan, tak sampai-sampai lagi. Turun bas naik pula kereta kuda. Pendalaman hampir dengan sempadan Kashmir. Satu tempat namanya Mansera. Rumah dengan tanah, bumbung dengan tanah, debu lebih banyak daripada angin. Sampai di sekolah saya tanya, mana sekolah? Tak nampak sekolah pun. Ya nampak masjid. Datang masjid itulah sekolah. Masjid itulah sekolah. Tak apalah, okey. Tengok. Menyesal aku mai. Kalau tahu macam ni tobat aku tak mai. Tuan-tuan waktu tu menyumpah abang ni dalam hati ni. Dalam hati tuan-tuan menyumpah. Esoknya tuan-tuan, bila masuk dalam masjid, tepi masjid tu kelas. Bila tengok cikgu, bila tengok guru yang masuk tuan-tuan, ustaz yang masuk nak mengajar ni, tengok ustaz takut dah macam kingkong. Ustaz tu tuan-tuan macam kingkong. Musim panas pula dengan janggut dia tuan-tuan, badan besar macam bambuk tuan-tuan. Dengan berbulu tuan-tuan, tangan dada ni bulu sampai keluar. Musim panas tuan-tuan. Ya Allah, ni orang ke kingkong tuan-tuan. Tak kira lah, itulah yang nak mengajar kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, takut sungguh mengaji ni. Bila mengaji dalam keadaan takut, dia menjadi tuan-tuan rupanya. Dia menjadi. Sebab tu Allah Ta'ala pun sebut, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ayat yang lain, wa iyaya fattaqun. Kepada aku ni kamu kena rasa takut. Sebab bila kita takut kepada Allah, akan melahirkan amalan yang baik. Bila kita takut kepada guru, kita akan mengaji dalam keadaan yang baik tuan-tuan. Kita mengaji Quran di kampung dulu, ngaji kat Mak Ngah, kat Mak Long tuan-tuan. Kalaulah tak takut kepada Mak Ngah, Mak Long ni, ngaji main je banyak tuan-tuan. Tapi kalau takut, ngaji sungguh. Ngaji dalam keadaan takut kepada guru ni tuan-tuan. Dulunya nakal, pergi sana jadi soleh sungguh tuan-tuan. Bagus, diam je. Tak sembang lah kelas tuan-tuan, tak sembang. Nak sembang macam mana tak erti bahasa. Tak sembang. Dia baca Quran tuan-tuan. Baca Quran pula dia kena angguk-angguk lagu tu tuan-tuan. Dia tak boleh duduk sila. Dia kena duduk macam makan sunnah. Bila duduk macam tu, dia tak boleh duduk saja, dia kena angguk kepala. Baca sambil angguk kepala. Jadi kalau ustaz tengok duk angguk kepala tu, baca Quran lah tu. Jadi kalau tak nak baca Quran pun angguk kepala, baca Quran lah tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan anak yang baik, nak melahirkan anak yang saleh dan salah, kembali kepada fitrah tuan-tuan, maka kena ikut sungguh apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekadar minta tetapi kita tak buat. Kerana kita mustahil untuk kita dapat benda yang kita nak kalau sekadar minta, kalau kita tak buat. Wallahu Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Zudi. Ustaz Zudi ni dia cuma tak, di Pakistan tu tak masuk bawah tanah ni, macam apa samahan buat pada sebahagian tu. Yang lain semua dia buat. Jadi untuk abang Bok sedikit sebagai yang berada penutup,
sebelum ada sesi kita buka soal jawab kepada hadirin, nasihat membawa kepada remaja-remaja supaya usia yang awak telah beri ini, sebagaimana kita dengar tadi, tidak menjadi sia-sia. Silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat ni satu perkara yang mengerikan, menakutkan. Kita nasihatkan orang, kita sendiri pun tahu yang kita ni tahap mana nasihat. Boleh nasihatkan remaja. Mak Abang Long Fadil dia nasihatkan Abang Long 27 tahun. Jadi kalau nasihatkan ni sekali tak jadi apa. Cuma saya bercakap itu sajalah. Kita ni bertuah dah dapat Islam. Jadi jangan kita lepas dengan Islam itulah. Tak kira lah remaja tu siapa. Dah dapat Islam tu satu tuah yang sangat besar. Cuma kita ambil perbandingan, tak usahlah orang yang hebat. Kita ambil perbandingan yang kita Islam daripada asal. Kita bandingkan kita dengan Ustaz Ravi. Ustaz Ravi masuk Islam tak salah saya tak sampai 15 tahun lagi kot. Kita banding kita punya baca Quran dengan dia siapa hebat. Banding gitu je lah. Kita Islam dah lama dah. Keluar-keluar puas tu Islam dah. Dia tu dah lama betul masuk Islam. Atau kurang-kurang kita kenali beberapa pendakwah yang hebat. Macam Haji Ayub. Haji Ayub ni tuan-tuan, dia dulu padri Kristian. Padri bukan sembarang padri. Padri bahagian pengampun dosa orang. Menteri pun tak diampun dosa orang di masyarakat. Paling tinggi agung lah, tu pun bukan selalu bagi jadi dia. Padri ni, tuan-tuan tengok dalam TV, cerita Godfather. Dia duduk dalam suatu tempat gelap, ada jari-jari ni. Mafia datang sebelah. Father, yes my son, I killed someone last night. Why? You know, I'm a mafia. I just kill like that. So it's my hobby to kill people. Padri dia kata apa? No problem. I can forgive you as long you don't do it again. Especially you don't kill me. Dia boleh ampun kau macam tu. Punya besar dosa ni bukan tahap biasa Haji Ayub ni, tahap Vatikan. Vatikan ni mana pusat pentadbiran Kristian sedunia. Vatikan. Di sana punya hebat Haji Ayub. Nama Haji Ayub ni bila dia masuk Islam. Hari ni dia dah masuk Islam, tuan-tuan. Tengok. Saya tengok usaha-usaha dia. Saya pergi Jabat Dr. Zul, saya jumpa satu orang nama Ustaz Fitri. Dia kenal dengan saya. Bawa kenal dengan Ustaz Fitri? Oh, tak kenal tu. Ni kawan saya ni selalu dia salam. Dia masuk Islam 5 tahun dah. Oh, kita pun okey ya. Aku lagi lama, ke 50 dah. Tapi dia dah Islam kawan 500 orang, termasuk kepala tu. 5 tahun dia masuk Islam, dia dah Islam kawan 500 orang. Termasuk kepala saya. Malunya aku. Saya sendiri tak faham Islam macam mana saya Islam orang. Dia masuk Islam 5 tahun, dia beri Islam ke 500 orang. Bermakna jangan sekali-kali kita ingat Islam yang ada pada kita. Kebiasaan kita mengamalkan Islam ni, kita ingat dah betul lah. Kita rasa kita angkat takbir tu sempurna dan takbir. Kita rasa kita duduk tasyahud tu dah betul dah tasyahud. Kita rasa kita baca tu dah betul dah baca Fatihah. Kita rasa kita hebat aja. Sebab apa? Aku dah baca lama Fatihah ni. Daripada sebelum sunat lagi. Ke sana ajar lah. Rupa-rupanya tuan-tuan. Kefahaman itu bukan semasa perjalanan. Kefahaman itu masa kita nyawa di ujung kerongkong yang menunjukkan kefahaman kita kepada agama kita. Jadi rupanya banyak hal kita buat dalam hidup tu, dia mempengaruhi satu perkara yang memberikan kita dua standard saja, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dua saja. Dua tu saja. Buat macam-macam, jadi lawyer, jadi ini, jadi driver, jadi bela lembu, bela kambing, tukang masak, restoran. Dua tu saja ending.
Jadi macam mana? Lawyer lebih bagus ke, engineer lebih bagus ke, doktor lebih bagus ke, tak tahu. Itu perjalanan. Tetapi Tuhan dah beritahu dalam keseluruhan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan semata-mata untuk beribadah. Maka profession itu harus dibawa dalam bentuk ibadah. Kehidupan ini harus dibawa dalam bentuk ibadah. Nak beribadah itu mesti dengan tahu ilmu. Tahu ilmu itu tahu tentang amalan. Amalan itu mendatangkan ibadah yang ikhlas. Keikhlasan itu akan dinilai oleh Allah. Maka perubahan itu tuan, jangan ingat yang kita dah tahu ni dah perfect. Jangan ingat kita Melayu ni kita hebat. Jangan ingat sebab kita Islam maka kita confirm masuk surga. Sebab hari itu saya pergi dengar satu ceramah seronok. Dia kata agama sesat banyak kat Malaysia ni. Apa Ayapin lah, Qadiani banyak. Tapi jangan ingat kita tak masuk Ayapin, tak masuk Qadiani. Jangan ingat kita tak sesat, dia kata. Kita ni boleh jadi lagi sesat daripada tu. Sebab apa? Sebab bila berjumpa dengan ayat-ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman. Kita ni dalam kategori beriman lah yang Islam. Buat apa yang Tuhan suruh apa semua. Tapi bila Tuhan kata masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya. Kita masuk sikit-sikit aja. Semayang kita pakai jubah, jogging kita pakai seluar pendek. Maknanya kita tak masuk semua. Kalau main semayang pakai tutup aurat lekat apa semua. Tapi kat luar kita jogging seluar pendek. Ataupun kita jogging pakai seluar panjang. Tapi kita tengok Olimpik di Rio ni yang pakai bikini semua terjun cum-cum. Maka kita sudah sesat. Kata dia kenapa? Kerana kita tidak mengikut Al-Quran. Jadi itulah saja. Lebih kurangnya jangan terlalu bangga dan jangan dilepaskan Islam yang ada pada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Bapak atas kata-kata nasihat. Jadi untuk mana masa sudah lewat, tuan-tuan, kita ada jamuan. Jadi kita buka 1-2 soalan saja. Mungkin satu kita rakyat muslimat, satu daripada muslimin. Kalau nak tanya sama ada Ustaz Zudi atau Bapak, jangan tanya saya pengacara saja. Boleh tanya Bapak. Bagaimana apa dan kawan-kawan yang roh-roh Jangan. Lepas saya berubah menjadi kawan-kawan yang roh, dia orang pun berubah juga. Dulu dia orang 40, sekarang dia orang 50. Saya tak tahu sangat. Tapi saya umpamakan dia orang semua makin baik lah. Saya tengok sekarang banyak suka kepada Islam. Jadi baguslah gitu. Mungkin dia mungkin kerana dia jadi trend. Tapi bagusnya daripada trend tu kita ambil kesempatan lah. Masyarakat tu kena cuma kita nak kena beri faham lah kadang-kadang. Orang cerita pasal hijab. Jadi orang kadang ini kerja Yahudi ni. Dia memesokkan antara kefahaman hijab dengan fashion. Jadi orang campur sekali hijab dengan fashion, nampak bertutup tapi seksi. Kan? Jadi ini yang kadang-kadang kita masyarakat kena ambil faham sikit, kena beritahu pasal dia orang nak berubah. Saya nak berubah mula-mula, saya takut datang masjid. Padahal saya duduk dekat masjid Sungai Buloh tu dah 14 tahun. Saya tak pernah pergi masjid. Bila datang je soalan pertama, tinggal ke mana? Itu imam tanya, tu bila tanya. Bila kita duduk habis orang mengaji, dia ajak makan roti canai kat belakang. Kita boleh duduk sekali makan roti canai. Kita harap macam tak ada apa-apa soalan kan? Bila ditanya tinggal kat mana? Nak cakap macam mana? Oh, saya tinggal jauh dalam 70 km dari sini. Pada selang satu blok rumah je. Saya pun tinggal belakang tu jalan J. Tak pernah nampak pun. Sudah. Bodoh. Nak jawab macam mana? Ada, tapi saya selalu semai belakang-belakang. Saya tak duduk dalam saf. Saya semai kat kolah. Juga macam tu. Maka jawapannya apa? Sejam tadi datang saya sibuk. Sibuk? Apa? Lepas tu dia kata,
Kerja apa? Nak kata kerja pejabat zakat tak kena kaya. Saya ni kerja bahagian muzik. Oh, patut tak pernah nampak itu je. Dia kata situ. Jadi malu lagi masjid. Sama dengan dia orang ni kan semua. Jadi kalau masyarakat memainkan peranan, mengalu-alukan dengan tidak menjadikan mereka itu bahan sendaan ataupun sebagai objek populariti. Ini nak kena faham ni, kadang-kadang banyak orang buat perkara yang silap. Dia ambil artis, dia jadikan objek populariti. Bila Colgate tu dah tak berfungsi, ada tukar ubat gigi lain. Itu tak boleh macam tu. Nak perkara membawa orang dalam urusan dakwah ni, sama ada untuk dia, macam saya tuan-tuan, saya bukan berilmu, tapi saya datang pasal apa? Saya datang kerana saya nak meletakkan diri saya di kalangan orang baik. Kalau tidak dulu time ni pukul 11 ni orang start. Macam mana malam ni jumpa kat mana? Nak pergi mana? Hard rock. Ni sekarang malam ni bagaimana? Tak sudi telefon mana? Tak ada apa, saya kat rumah je. Ni rawang ni? Boleh. Sebenarnya nak datang tu berat. Pasal apa? Dia jadi dalam pelbagai bentuk. Bila saya tengok kadang-kadang dalam pembacaan saya dalam orang tulis dalam apa dia panggil internet, bukan semua orang beranggapan saya datang ini dengan ikhlas. Orang kata saya datang ni pasal dah tak laku nak berlakon, datang cari duit, datang pasal nak cari populariti, datang pasal macam-macam orang cakap. Jadi orang tak tahu apa ada hati saya, tapi dia kata macam-macam. Saya hingga menjadi satu perkara, kalau aku buat perkara ni mendatangkan dosa pada orang. Orang tu asal tak nak berkata apa-apa. Tapi bila saya datang ke masjid, dia ni tak laku dia datang masjid tu macam tak sama saya dapat dosa. Jadi macam-macam perkara yang menghantui dalam kepala kita datang. Tapi di atas sebab saya datang je lah. Orang cakap macam tu, akhirnya saya keluar tangga kan, saya akan cakap, siapa saja yang berkata pada saya dalam hati apa-apa, aku maafkan ya Allah. Habis itu. Itu je. Jadi dia orang berubah insya-Allah. Dia berubah insya-Allah. Allah. Terima kasih Bapak. Kalau ada muslimat nak tanya satu soalan tadi. Rugi tak tanya Bapak. Dia nak tersabar apa ni? Ada pengusia tanya tentang Taman Rashidah Utama. Minta Bapak ulas. Saya nak dapat tajuk Rashidah Utama. Ni semua dulu minat Rashidah Utama. Tapi malangnya Rashidah tak dapat kat dia. Ada orang semban ni. Tak ada. Ayo Osman, terus. Dia dekat Paroi tu, dia ada satu taman nama dia Taman Rashidah Utama. Taman Rashidah Utama ni dia banglo sebiji-sebiji. Daripada bawah bukit kita nampak banglo-banglo. Banglo tu tak pernah tengok sofa set atas bukit. Kubur Cina. Sofa set. Jadi Taman Rashidah Utama ni daripada tepi jalan kita nampak dia macam kubur. Macam kubur pada saya. Kubur kita lah. Cuma kebetulan ada satu peristiwa sebelum saya menamakan Taman Rashidah Utama itu sebuah kubur cinta. Saya ada seorang perempuan yang duduk kat situ yang saya suka. Tetapi dia tak suka dengan saya. Jadi saya buat lagu. Pada masa itu ahli-ahli seni ni, ahli-ahli sastra ni kalau tak dapat dia akan buat sajak ke, buat lagu ke. Jadi saya duduk dalam bidang lagu, saya buat lagu. Saya suka satu perempuan, dia tak nak melalui masuk mak dia pun tak boleh, masuk dia pun tak boleh. Terus saya buat lagu. Tapi buat lagu ni satu perkara yang sebenarnya kita ingat bagus. Sebenarnya dia merosak. Sebab orang yang tulis lagu ke apa, dia akan tulis yang membuatkan orang membaca tulisan itu dengan anggapan bahawa dia ni hebat. Dia ni hebat. Saya tulis lagu Taman Rashidah Utama ni tuan-tuan. Saya jumpa satu orang. Dia tanya saya, dia kata dengan saya, abang punya lagu Taman Rashidah Utama ni antara lagu yang hebat yang saya pernah dengar. Kata apa yang hebat? Daripada sudut tasawuf dia. Kita rambut sampai ke pinggang, seluar koyak tampal sana sini, tasawuf, ahli sufi. Dia kata tasawuf. Dia kata apa yang tasawuf? Dia kata abang menggambarkan situ
Ku berjalan dalam hujan mencari api yang terpadam. Ku berjalan di dalam hujan mencari api yang terpadam. Dia kata ini memang persoalan tasawuf. Mencari api dalam hujan ni bermakna kita ni begitu susah nak cari Tuhan. Saya yang tulis, terkejut. Saya cakap dia, kau tahu ke lagu tu tulis mencari api dalam hujan tak mana kau tahu? Tak tahu, tapi saya faham itu lah dia. Saya cerita dia, aku duduk ada seorang perempuan duduk kat Taman Sidang Utama. Aku tak tahu cerita kat dia. Dia ajaklah dia dating selalu, dia tak layak. Satu hari dia cakap, okey aku tunggulah, aku kami semua mencemas. Pukul 2 aku datang. Pukul 12 saya tunggu datang. Pakai jaket tengah hari buta. Orang roh. Spek gelap, aku panjang. Isap aku downhill. Sekotak isap, sadar. Pukul 2 dia tak sampai isap. Pukul 3 tak sampai isap. Sampai pukul 6 dia tak datang. Dalam hati saya aku dah kena tipu dah ni. Dia tak datang. Maka tinggal rokok sebatang. Jaga aku isap sebatang ni. Kalau habis rokok ni dia tak datang, aku balik lah. Tengah-tengah isap, hujan turun, hujan lebat. Maka saya fikir, hujan ni dah tentu confirm dia tak datang. Kita pun berlari pergi ke kereta. Tekuk rokok tu dengan tangan. Nak pergi ke kereta. Tak macam mana dah gitu begini. Hujan tu kena api rokok. Padam alamak. Sayang ni mancis tak ada. Patah balik. Pergi cari api rokok yang terpadam dalam hujan. Lagi dalam hujan tadi cari api rokok yang terpadam. Dia ni dengar satu ke dia kata. Saya kata satu. Dia kata 3 tahun bang, saya percaya bahawa ayat itu tasawuf. Rupanya tulis lagu ni merosak. Saya tulis lagu yang lagi jelas. Tajuk dia dari Tuhan. Awi nyanyi, kemudian nyanyi dengan arwah Dr. Ustaz Asri. Tuhan berombak lautan tajam, duri di hutan. Oh, perkataan sedap. Dengung. Oh, nyanyi dalam masjid bukan saya tak salah. Satu hal. Orang dengar pun cakap bagus penulis. Saya tulis lagu tu lepas sebelum orang bahasa tu. Habis sampai lepas orang bahasa. Susah tulis lagu tu. Tajuk lagu dari Tuhan. Asar, Maghrib, Isyak tak sembahyang. Tajuk dari Tuhan. Orang kalau dengar keluar, oh, ahli syurga dia tulis lagu. Ini adalah penipuan. Dan dia katakan apa penipuan iblis tu. Inilah dia. Talbis iblis. Inilah dia. Inilah dia benda. Kita dah rasa macam kita bagi sesuatu perkara yang berharga pada masyarakat. Kita tulis. Sebenarnya basic kita dalam keadaan kekufuran. Sebab tu banyak orang Kristian boleh tipu kita. Banyak orang Yahudi boleh tipu kita. Sebab kita rasa dia jujur. Kita rasa dia baik. Kita dia boleh manipulasi dengan undang-undang moden. Kita rasa undang-undang itu bagus untuk kita, sesuai untuk kita. Kita rasa bahawa bila kita dapat nikmat, dapat benda baik, kita rasa bagus. Bila kita sakit kaki, tak bagus. Bila kita sakit jantung, kita tak bagus. Kita rasa sihat itu bagus. Kita selalu ditipu. Bahawa dalam kesihatan ada nikmat, dalam kesakitan juga ada nikmat. Yang sihat ini nama dia nikmat sihat. Yang sakit ini nama dia nikmat syukur, nikmat kesedaran. Tapi kerana kita ni hidup, be yourself, moving forward, ini kata-kata yang merosakkan. Merosakkan. Moving forward, macamlah tak ada stop. Go ahead. Sky is the limit. Semua perkara mengarut. Siapa boleh sampai ke langit? Tapi benda tu beri kau motivasi. Tapi Quran tu
Dia beritahu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak pernah orang cari hidayah-hidayah daripada Quran tu yang membuatkan kita duduk dan sentiasa berfikir bagaimana nak jadi orang yang bertakwa. Tak pernah. Ini penipuan. Sebab tu bila orang saya suruh saya tulis lagu, saya macam terberhenti sekejap dalam fikiran saya. Kerana orang tak tahu apa yang telah berlaku kepada saya. Apa yang telah saya lakukan, orang tak tahu. Jadi sebab tu saya lebih rela berhenti. Bukan orang tak panggil berlakon. Ada. Dia kalau jenis-jenis pakai serban dia lagi laku, tuan-tuan. Pasal jarang orang boleh. Kan selalu kalau shoot orang sembahyang, orang Pak Haji sembahyang, kat mana dia shoot? Dia shoot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak shoot pasal Allahumma hdina fi man hadait. Dia tak shoot. Dia takut tajwid salah, bacaan tak kena, ada memang tak tahu pun. Tapi boh je serban, Allah berpesan kepada kita. Jadi ya. Patutnya cakap suara pun tak dengar. Ini semua penipuan. Penipuan. Saya tak mau jadi macam tu lagi. Kerana hanya saya tahu apa kejahatan hati saya. Saya je tahu, orang lain tak tahu. Saya boleh buat baik depan saya, depan siapa-siapa. Sebab tu sekarang perkara yang paling saya perhalusi, satu perkara yang saya confuse. Akhlak. Be yourself. Dengan menjadikan kita daripada seorang jahat kepada orang yang baik. Di mana letak be yourself? Di mana letak hipokrit? Kita orang yang jahat, orang yang ganas, tapi jumpa orang, Assalamualaikum. Hipokrit ke? Yourself. Mana satu? Adakah itu diri anda? Ataupun itu kepura-puraan? Hipokrit. Hipokrit ini cakap bahasa manis. Bahasa jahatnya munafik. Akhlak. Macam mana kata akhlak yang ikhlas? Assalamualaikum. Memang begitu. Tapi orang tengok, dia ni semalam aku tengok duk maki orang kat pasar, tiba-tiba jumpa kat surau. Assalamualaikum. Perhalusi yang Tok Guru Aziz pesan, saya baca buku dia Bicara Ilahi. Dia cerita sebahagian besar tentang akhlak. Sangat suka rupanya. Sebab tu kehebatan Rasulullah adalah akhlak dia. Kemenangan Islam di situ. Bukan kepada semua orang tahu tentang agama. Tapi kalau akhlaknya tak elok, semua orang tahu agama, dia jadi macam ini. Orang tu tahu agama, orang tu tahu agama, orang tu tahu agama. Dia jadi apa? Dia jadi perbalahan. Yang membuatkan orang-orang yang nak ambil tahu, jadi bengong. Berapa ramai orang nak tahu pasal Islam, dia jadi bengong. Macam ni ustaz gaduh. Baik apa jadi rock, kata dia. Ini dia. Jadi akhlak itu satu perkara yang penting. Jadi itu. Saya jawab apa tadi soalan? Itu jawab soalan. Wallahualam. Baik, muslimat ada ya. Dan tak ada kita tutuplah. Terima kasih daripada pihak pengajar kepada anak jiran. Sebenarnya tuan-tuan dan hadirin semua, kita sebagaimana yang dikatakan Anas bin Malik sedang melalui proses tarbiyah. Bulan Ramadan kita dibentuk untuk menghidupkan malam-malam. Malam ini kita telah berjaya menghidupkan malam 18 Syawal sampai sekitar 25. Seolah-olah kita solat tarawih. Ini di antara tanda-tanda orang yang kembali kepada fitrah, kata Anas bin Malik, ialah dia berterusan berada dalam program ilmiah. Semoga kita istimrarin dan istiqamah hingga ke akhir hayat kita berada dalam program ini. Tuan-tuan, tidak rugi kita bertentang mata dan mudah-mudahan dia bekal untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan sebagai pengajar kepada Bapak, terima kasih banyak malam ini. Kadang-kadang menjadi kita bukit pada dia. Jadi siapa-siapa yang gila sangat tasawuf dengan sirah utama tak dapat bermat. Terima kasih kepada Ustaz Zudi. Ustaz Zudi memang dia penat tuan-tuan. Dia tak tidur betul. Dan hari terpaksa saya takut dia pula terbalik kereta, kita ambil dia dan kita bawa dia ke Melaka dan patah balik tuan-tuan dalam jam. Saya risau bila sahabat-sahabat tanya, Ustaz dah kat mana? Saya tak nak jawab. Bila tanya dah sampai Gantri, saya jawab dah sampai Gantri. Supaya Gantri dengan sini dekat. Bila tadi nak jawab, masa diseruntai orang tanya, kata driver apa nak abang buat nanti, tak saya jawab. Biar. Saya dah dekat Gantri, kalau tak boleh sampai nanti, kita minta abang lumpia Gantri, abang Fadil sama dengan pengurusi surau kita. Kita dah belum juga. Tapi abang lumpia, cuma tak sempat nak beli satu. Nak buat nak okey-okey teman, jadi tak jadilah. Jadi terima kasih kita ucapkan. Dan kita bersyukur juga kepada
saji nasi berani daripada Putrajaya sponsor makan untuk kita malam ini, dan saya sangat berharap tuan-tuan jangan tak makan dan niat puasa sunat 6 Syawal. Kalau tak puasa pun tak boleh, tak pahala niat mudah-mudahan. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang puan kelemahan saya sendiri, kalau ada silap dalam kita memoderatorkan sebenarnya ini, dan tuan-tuan menunggu ulama, mudah-mudahan ada pahala buat kita semua, insyaAllah. Mana yang Ustaz Sudi kita juga akan bawa untuk abang belum fadil di sini. Ini jadi pada adik-adik remaja. Pak Badrul Rahman ibu sangat bandung. InsyaAllah mudah kita minta Ustaz Sudi kita usahakan untuk program yang akan datang. Sekali lagi aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir-hadirat jemput kepada jamuan. Terima kasih kepada semua.